Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mula, saya nak kongsikan kata-kata motivasi kepada kita supaya kita makin bersemangat untuk kita belajar, untuk kita hidup pada hari ini. Okey? Okey, so kata-kata tersebut ialah a change in bad habits leads to a change in life. Maksudnya, perubahan dalam tingkah laku negatif membawa kepada perubahan dalam hidup. Contoh tingkah laku negatif adalah seperti malas. Malas belajar, malas buat kerja, malas bantu ibu ayah. Tetapi bila kita ubah tingkah laku negatif ni, kita ubah daripada malas menjadi rajin, hidup kita pun akan turut berubah. Contohnya, sebelum ni kita malas belajar, tapi sekarang kita jadi rajin belajar. Hasilnya kita akan dapat banyak ilmu pengetahuan. Contoh seterusnya, sebelum ni kita malas nak bantu ibu ayah buat kerja. Tapi sekarang kita rajin, kita ubah sikap tu menjadi rajin bantu ibu ayah buat kerja dekat rumah. Hasilnya, ibu ayah akan jadi makin sayang pada kita. Hati ibu ayah jadi senang, rumah jadi kemas. Jadi, ibu ayah pun gembira, awak pun akan jadi gembira. Okey? Okey, so seterusnya sebelum kita mula belajar, saya nak awak pastikan berada bersama-sama dengan awak modul sains tahun 5 unit elektrik macam yang awak nampak dalam video ni. Lepas tu saya nak pastikan awak ada buku teks sains tahun 5 dan saya juga nak awak ada alat tulis dengan awak. Saya nak awak ada pensel, pemadam dan pembaris bersama-sama dengan awak. Okey, sambil dengan penerangan daripada saya, sambil awak conteng sikit-sikit nota yang berkaitan. Bila saya kata conteng, conteng nota, bukan conteng lukisan. Okey, saya tak nak lukis kartun-kartun apa-apa. Kalau nak conteng nota tak apa. Contohnya awak nak bulatkan, awak nak star dia, okey? Okey, so kita sambung dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita nak tengok yang pertama, kita tengok dulu situasi ni. Okey, ini adalah saya ambil gambar daripada buku teks muka surat 115. Okey, dia kata perhatikan situasi di atas. Mengapa situasi ini berlaku? Situasi yang pertama. Okey, kita tengok yang dekat sini dia kata, mengapakah televisyen ini tak dapat dihidupkan? Dia dah tekan tapi tak hidup. Situasi kedua, dia kata, Ana, cuba kamu lihat, ada satu mentol yang rosak. Kata, lepas tu dia Ana ni pun kata, walaupun satu mentol lampu perayaan tu telah rosak, mentol yang lain masih menyala. Macam mana boleh jadi macam tu? Kedua-dua situasi inilah adalah apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey? Okey. So, hari ini kita akan belajar yang pertama, standard kandungan 5.1 sumber tenaga elektrik. Dari mana datangnya tenaga elektrik yang ada pada kita sekarang ni? Okey. Yang kedua, kita nak belajar standard pembelajaran 5.1.1 menjelaskan dengan contoh sumber menghasilkan tenaga elektrik. Dari mana datang dia? Okey. Ada banyak sumber, itulah yang akan kita belajar hari ini. So, kriteria kejayaan dia ialah di akhir pembelajaran, awak boleh mengenal pasti dan menyatakan sekurangnya 3 dari 5 contoh sumber tenaga yang menghasilkan elektrik. Sekarang tak tahu lagi kan? Tak apa, lepas ni kita belajar. Sebabnya aktiviti yang pertama, murid membaca nota tentang sumber tenaga elektrik di halaman 1. Halaman 1 dalam modul ni. Okey, serta dalam buku teks halaman 115 hingga 115. Okey, so sekarang jom kita baca dulu nota yang saya dah sertakan dengan awak ni. Inilah sumber elektrik. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so sumber elektrik, okey, kat sini yang pertama dia kata tenaga elektrik sangat penting dalam kehidupan harian. Ia digunakan untuk menghasilkan cahaya. Dengan adanya elektrik, kita boleh menyalakan lampu. Okey, dia boleh juga menghasilkan haba. Dengan adanya elektrik ni, kita dapat memasak air dalam kettle kan? Betul tak? Kita masak nasi dalam periuk nasi sebab ada haba ni lah. Okey, dengan adanya tenaga elektrik, kita dapat mendengar bunyi. Okey, maksudnya kita dapat dengar lagu dekat radio, kita boleh dengar tonton televisyen sambil dengar apa yang
berita ataupun movie yang kita tengok tu. Okay? Dan dengan adanya tenaga elektrik ni juga, dia dapat menggerakkan objek. Contohnya, dia dapat menggerakkan kereta mainan. Okay? So, yang kedua kita nak belajar tentang sumber-sumber tenaga elektrik. Seperti berikut. Okay? Yang pertama kita ada yang ni satu. Yang ni biasa kita sebut sebagai bateri kan. Tapi dalam sains kita panggil ia sebagai sel kering. Okey. Tindak balas kimia menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Dalam sel kering ni ada bahan kimia. Dengan adanya bahan kimia dalam sel kering ni, dia dapat menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik dalam sel kering ni kita gunakan dekat lampu suluh, dekat torchlight, dekat alat kawalan jauh, dekat remote dan dekat alat mainan, kereta mainan ataupun kita juga letak dekat jam loceng. Dulu-dulu adalah, sekarang awak kunci jam guna handphone kan. Okey. So, yang seterusnya, sel kering sering digunakan kerana ringan dan mudah dibawa. Okay? Ringan je. Remote control kita ringan je kan. Sebab itulah kita gunakan sel kering. Sebab dia adalah bersifat ringan dan mudah kita nak bawa. Okay? So, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua namanya adalah penjana. Penjana ni ataupun kita sebut juga dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai generator. Biasanya generator ni ataupun penjana ni kita boleh nampak dekat pasar malam ataupun dekat bazar. Okey. Penjana menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Bahan api fosil ni maksudnya minyak lah. Okey. Kita nak hidupkan penjana, kita nak hidupkan generator, kita kena tuang minyak dekat sini. Okay, lepas tu kita boleh hidupkan dia. Dan daripada situ dia dapat menghasilkan tenaga elektrik yang peniaga dekat pasar malam tu dia gunakan untuk menyalakan lampu dia. Okay. Okay, so yang ketiga ialah akumulator. Tindak balas kimia menghasilkan tenaga elektrik. Sama juga. Kalau dekat sel kering ada bahan kimia, dekat akumulator pun ada juga bahan kimia. Okay. Akumulator digunakan pada motosikal dan kereta. Ni. Sebab bateri kereta. Awak panggil bateri kereta tu kan? Tak, sebenarnya nama dia adalah akumulator. Okay. Akumulator ni berat. Disebabkan dia berat ni lah kita tak guna dia dekat alat mainan, dekat kita punya remote. Kalau lah kita letakkan akumulator ni dekat kita punya remote, kita pun malas, tak boleh nak angkat kita punya remote tu sebab dia berat. Okay? Asid dalamnya mudah tumpah. Disebabkan dia mudah tumpah ni lah dia, kalau kita guna sel kering kan dia ringan, mudah bawa kan. Tapi berbanding dengan akumulator ni, dia kena berada di tempat yang stabil. Okay? Akumulator boleh dicas semula. Okay? Yang keempat, kita nak belajar tentang sel suria. Kebiasaannya kita boleh tengok dekat bumbung rumah dia ada ni. Yang ni kita panggil solar panel solar. Okay? Sel suria ataupun sel daripada cahaya matahari. Okay? Dia menukarkan sel suria ni, dia menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okay? Sel suria digunakan pada satelit, kalkulator. Okay? Yang kelima, kita belajar pula tentang dynamo. Dynamo ni bentuk dia macam ni. Okay? Bukan sabun basuh dynamo tu bukan ni. Ni alat ni namanya adalah dynamo. Okay? Dynamo menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Maksudnya, apabila tayar basikal ni berputar, kita kayuh basikal kan. So, tayar dia akan jadi berputar kan. Roda kecil dekat sini, dia bergesel dengan tayar. Okay? Pada dinamo ni, roda kecil ni dia pun akan turut berputar dan dia akan dapat menyalakan lampu basikal tu. Okay? Dan yang kelima ialah stesen jana kuasa. Okay, stesen jana kuasa ni dia ada jana kuasa air dan jana kuasa angin. Okay? Stesen jana kuasa menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan elektrik. Yang ni bahasa biasa kita guna, kita sebut sebagai empangan. Paling dekat dengan kita empangan adalah di Tasik Bukit Merah. Situ, dekat situ adalah stesen jana kuasa air. Okay. So,
Seterusnya, kita boleh tengok pula dalam buku teks. Tadi saya terang-terangkan, sekarang kita rujuk pula kepada buku teks kita. Okey, dalam buku teks dia kata kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian. Tenaga elektrik digunakan untuk menghasilkan cahaya, haba, bunyi dan menggerakkan sesuatu objek macam saya terangkan tadilah. Okey, apakah sumber dari mana datangnya tenaga elektrik ni? Okey, memanglah dia asalnya daripada TMB sebab kita bayar kan. Tapi dari mana TMB tu dapat tenaga elektrik? Daripada sel-sel, daripada sumber-sumber yang saya nyatakan tadilah. Okey, yang pertama stesen jana kuasa. Ni adalah stesen jana kuasa angin. Ini stesen jana kuasa uh, air. Okey. Okey. Stesen jana kuasa seperti angin, ombak dan jana kuasa hidroelektrik. Hidroelektrik ni air lah empangan tadi, menggunakan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni tenaga yang menyebabkan benda tu bergerak, okey, untuk menggerakkan turbine dan menjana tenaga elektrik. Okey, so sel suria pun kita guna juga ni, menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita boleh tengok dekat sini. Dekat sini dia ada terangkan juga tentang sel kering, dinamo, akumulator dan penjana. Okey. Okey. So seterusnya, kita dah faham dah apa yang kita belajar tadi. Sekarang satu ni sahaja tugasan kita pada hari ini, iaitu namakan sumber tenaga yang menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian garis jawapan yang betul bagi penyataan berikut. Okey. Pertama sekali awak kena tengok apakah gambar yang berada dalam bulatan. Okey. Bila kita dah tengok gambar yang berada dalam bulatan, barulah kita boleh tuliskan apakah sumber tenaga tu. Contoh yang pertama, ini adalah gambar sel kering. Jadi dekat bahagian sumber tenaga, tuliskan sel kering. Okey. Okey, lepas tu dia kata kemudian gariskan jawapan yang betul. Okey, so kita kena sama ada kinetik atau kimia ni. Nak kena gariskan. Pilih salah satu. Sumber tenaga ini menukarkan tenaga kinetik ke tenaga kimia kepada tenaga elektrik untuk digunakan dalam objek seperti jam loceng. Seandainya awak rasa jawapannya adalah tenaga kinetik, garis perkataan tenaga kinetik. Seandainya awak rasa jawapannya adalah tenaga kimia, awak gariskan perkataan kimia. Okey, nak garis, tolong saya ingatkan semula, garis menggunakan pembaris. Buat kerja dengan kemas, okey? Okey, sama juga dengan soalan yang di bawah-bawah ni. Siapkan, yang ni sahaja tugasan untuk hari ini, siapkan dan hantar kepada saya. Okey, so sekian sahaja penerangan dari saya. Seandainya ada perkara yang kurang jelas, yang awak tak faham, tak apa, jangan malu nak bertanya. Tanya sahaja dengan saya. Okey? So sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya hantar tugasan kepada saya.